أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah lagi memberi izin kepada kita untuk kita hidup atas muka bumi ini. Dalam keadaan kita sedang dilanda dengan wabak yang sangat teruk sekarang ni. Setiap hari beratus-ratus kes, lebih 100 kes kematian akibat daripada wabak COVID. Tapi Allah masih beri pilihan kepada kita untuk kita hidup pada hari ini. Jadi kita seharusnya memperbanyakkan bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala atas kurnia yang Allah berikan kepada kita ini. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam PDPR kita yang seperti biasa, yang telah mana kita tangguh selama hampir 3 minggu. Kalau 2 minggu sebelum ni kita ada exam, seminggu sebelum ni kita ada ujian. Jadi kita teruskan kembali untuk PDPR kita dalam bidang pendidikan Islam dalam PDPR kita yang seterusnya. InsyaAllah. Bagi yang ada buku teks, boleh buka buku teks sama-sama kita tengok. Hari ini kita akan belajar dalam pelajaran yang ke-16. Muka surat 105, yang mana tajuk dia adalah berkaitan dengan tayamum dengan debu suci. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tayamum. Kalau sebelum ni dalam kelas PAFA, kalau kamu masih ingat lagi, saya akan ada sentuh serba sedikit berkenaan dengan tayamum ni. Sebab dalam PAFA ada juga hal berkaitan dengan tayamum. Dia termasuk sekali dengan wuduk pada waktu tu. Saya terangkan serba sedikit tentang tayamum. Jadi hari ini kita akan telusuri lagi apa itu tayamum. InsyaAllah kita mulakan. Tayamum dari segi bahasa, macam biasa bila mana kita nak belajar dalam bidang pendidikan Islam ni, first kali kena ada definisi. Kita kena definisikan apa perkataan yang kita nak belajar, apa benda yang kita nak belajar ni. Jadi tayamum dari segi bahasa bermaksud melakukan sesuatu dengan tujuan. Tayamum, melakukan sesuatu dengan tujuan. Itu maksud tayamum. Jadi maksudnya sebelum kedatangan Arab, sebelum kedatangan Islam, orang Arab dah guna perkataan tayamum ni, tapi untuk membawa maksud melakukan sesuatu dengan tujuan. Tapi selepas mana kedatangan Islam, perkataan tayamum ini telah dihaskan, ataupun perkataan tayamum ni khas membawa maksud, iaitu dari segi istilah, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan 2 tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi menggantikan wuduk atau mandi wajib. Panjang. Kalau tengok dalam buku teks ni panjang. Jadi macam mana nak ringkaskan? Apa dari segi istilah tayamum ni? Apa ringkasnya? Tayamum ini ialah perbuatan menyapu muka dan kedua tangan dengan menggunakan debu bagi menggantikan wuduk dan mandi wajib jika tidak ada air. Itu mudah dia. Perbuatan yang menggantikan wuduk dan mandi wajib. Dia ada 2 perkara, wuduk dan mandi wajib jika tak ada air. Jika kita tidak dapat air ataupun kita tidak boleh menggunakan air, maka kita menggunakan tayamum. Dan tayamum ni menggunakan debu yang suci. Debu apa? Kita akan tengok nanti. Itu definisi tayamum. Apa dalil? Kalau sebelum ni, dalam kelas PAFA sebelum ni, saya bacakan juga ayat yang sama dalam suratul Ma'idah, ayat yang ke-6. Kita tengok dalil berkaitan dengan tayamum.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Okey. Ayat ni panjang. Okay? Ayat ni panjang, ni ada sebahagian daripada potongan ayat surah Maidah ayat yang ke-6. Sebelum ayat berkaitan ni diceritakan tentang ayat wudu. Ayat wudu dengan ayat tayamum ni disusun sekali dalam satu ayat. Diceritakan sekali dalam satu ayat di dalam Al-Quran. Kita buka Al-Quran suratul Maidah ayat yang ke-6. Kita baca daripada mula, Allah ceritakan tentang wudu pada permulaan dia. Bagaimana kaedah-kaedah berwudu. Kemudian Allah ceritakan pula tentang perkara-perkara yang menyuruh kita untuk melakukan wudu ataupun melakukan tayamum. Kemudian Allah ceritakan tentang tayamum. Okey. Apa maksud ayat ni? Dan jika kamu sakit, yang ini tidak boleh terkena air, atau dalam perjalanan, atau salah seorang daripada kamu datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum. Hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yang ini debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu dengan tanah itu. Okey. Itu dalil yang menyuruh ataupun membenarkan untuk kita melakukan tayamum. Tayamum ni dia bukan benda yang wajib. Dia bukan benda yang wajib yang kita kena buat. Macam nak salat kena tayamum. Tak. Dia hanya menggantikan wuduk. Tayamum ni menggantikan wuduk. Dia wajib dilakukan bila mana air tiada dan kita hendak berwuduk. Maka kita bertayamum. Okey. Tengok muka surat seterusnya. Itu adalah dalil tadi. Muka surat yang seterusnya, sebab-sebab diharuskan tayamum. Kenapa kita diharuskan untuk bertayamum? Apa sebab yang menyebabkan untuk kita bertayamum? Sebab tayamum ni bukan saja nak buat, bukan sesuka hati kita nak buat. Tiba-tiba kita rasa kita nak tayamum hari ni, kita tayamum. Aku malas nak wuduk hari ni, aku nak tayamum. Tak boleh. Okey. Tayamum ni ada sebab dia kenapa kita buat. Okey. Okey, yang pertama. Sebab yang pertama, tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti untuk dimakan dan diminum. Air tak ada. Air tak ada dekat sekeliling kita. Ataupun air ada, tapi air tu dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang mana air ni kita nak guna untuk kita hidup, untuk kita minum. Itu lebih penting daripada kita untuk, sebab kita nak survive hidup pada ketika itu. Air sangat sedikit. Ataupun air langsung tak ada. Okey, dua keadaan. Sama ada air langsung tak ada, ataupun air ada dalam jumlah yang sedikit, yang mana air tu kita guna untuk minum. Okey, kita nak guna untuk minum. Okey, itu sebab yang pertama. Tiada air ataupun air tidak cukup. Yang kedua, sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan. Suasana sejuk ataupun keadaan sejuk yang sangat mudarat. Kalau kat Malaysia ni kita tak alamilah benda ni. Tapi kalau kita berada di luar negara, benda ni common. Okay? Bagi negara yang ada musim sejuk, bangun pagi sejuk sangat-sangat, nak sentuh air ni pun orang kata satu penyiksaan bagi diorang. Okay? Siapa pernah naik ke Cameron Highland ataupun naik ke Genting Highland, pergi naik Genting Highland kan, subuh-subuh tu kamu cuba ambil wuduk, kau tengok macam mana sejuknya air pada waktu tu. Kita rasa kita tak nak pegang air tu. Itu baru dekat Genting Highland. Okay? Macam mana kita berada dekat negara-negara yang ada musim sejuk, yang mana musim sejuk dia kadang bawah 0 darjah Celsius. Macam dekat Genting Highland tu tak sampai pun 0 darjah Celsius. Okey, itu pun kita dah rasa sakit untuk tentu air tu. Okay? Jadi sejuk yang melampau yang boleh menyebabkan sakit bagi diri kita jika kita kena air itu. Okey, itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau sakit seperti melecur dan lain-lain. Okay? Contohnya ada bahagian anggota wuduk kita yang tak boleh kena air, ataupun anggota badan kita yang tak boleh kena air. Kita nak mandi wajib tapi kaki kita ni tak boleh kena air. Okay? Sebab apa? Kita accident. Dan doktor kata tak boleh kena air. Kalau kena air, dia akan lagi mudaratkan luka kita ni. Lagi susah nak sembuh. Okay?
maka anggota yang tidak boleh kena air ini, maka kita tayamum untuknya. Okay? Itu yang ketiga. Jika ada anggota yang tidak boleh digunakan untuk air. Ada anggota kat badan kita yang tak boleh kena air atas sebab penyakit. Okay, yang keempat, air berada di tempat yang terlalu jauh. Air ada sekarang ni, tapi air tu jauh sangat. Yang mana kalau kita pergi sana, habis waktu kita. Contohlah, sekarang masuk waktu subuh. Kita cari air tak jumpa. Tapi air ada jauh sangat dekat Kuala Lumpur sana. Kita nak pergi sana, waktu subuh dah habis. Jauh sangat nak pergi. Maka, kita dibenarkan untuk bertayamum. Okey, jadi ini 4 sebab kenapa diharuskan untuk kita bertayamum. Okey, itu sebab-sebab diharuskan bertayamum. Tengok syarat-syarat tayamum pula. Okey, syarat tayamum yang pertama, telah masuk waktu solat. Tayamum tak boleh ambil sebelum masuk waktu solat. Bila mana dah masuk waktu solat dan kita mendapati tidak adanya air, maka waktu tu barulah kita boleh untuk bertayamum. Bukannya macam wuduk. Wuduk kita boleh ambil bila-bila waktu, tapi tayamum tidak. Tayamum bila dah masuk waktu solat, barulah kita boleh bertayamum. Sama ada kita dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, cari air selepas masuk waktu. Dah masuk waktu. Lepas masuk waktu tu kita cari air terlebih dahulu. Cari air. Tak jumpa, barulah kita boleh untuk bertayamum. Okey. Dan yang ketiga, menghilangkan najis terlebih dahulu. Ini samalah macam kita nak berwuduk. Jika ada anggota-anggota badan kita yang terkena najis, kita hilangkan najis terlebih dahulu sebelum kita nak bertayamum. Yang keempat, menggunakan debu tanah yang tidak bercampur dengan bahan lain seperti tepung ataupun kapur. Kita gunakan debu tanah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata gunakan debu tanah yang suci, yang tidak ada bahan-bahan lain yang bercampur dengannya. Kita tahulah debu tanah kan. Debu tanah kamu tahu, kamu pergi luar, kamu cari tanah-tanah kat bawah tu, debu-debu dia, itulah debu tanah yang suci. Okey? Yang tidak bercampur dengan apa-apa bahan yang lain ataupun najis-najis. Itu syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Maksudnya kita tahu mana arah kiblat kita, mana kita nak solat. Okey? Ini adalah 5 syarat untuk kita bertayamum. Yang pertama, kena masuk waktu solat dulu. Tak masuk waktu solat, tak boleh tayamum. Yang kedua, kita dah cari air. Tak cari air, tak boleh tayamum. Kita kena cari air dulu. Kena usahakan untuk mencari air. Kita dah yakin air tak ada, barulah kita boleh bertayamum. Yang ketiga, kita hilangkan dulu najis-najis yang ada atas tubuh badan kita. Barulah kita bertayamum. Yang keempat, gunakan debu tanah yang suci yang tidak bercampur dengan sebarang benda-benda lain. Dan yang kelima, kita tentukan arah kiblat sebelum kita nak bertayamum. Sebab apa? Kenapa kita tentukan arah kiblat? Sebab kita nak solat depan tu. Okay, tayamum ni untuk solat. Tayamum ni untuk solat, bukan untuk benda lain. Okay, tayamum ni hanya untuk solat, bukan untuk macam wuduk. Wuduk tak semestinya untuk solat. Wuduk untuk orang baca Quran. Okay, tapi tayamum dia untuk solat. Jadi sebab itulah kita kena tentukan arah kiblat sebelum kita bertayamum. Okay, itu 5 syarat tayamum. Cukup syarat ni, kita bolehlah untuk bertayamum. Okey, rukun-rukun tayamum. Okey, kalau dalam rukun wuduk ada apa? Rukun wuduk ada 6. Kita ada niat, kita ada basuh muka, kita ada basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Okey. Kalau rukun solat ada 13. Okey, bermula daripada niat, takbiratul ihram, Fatihah sampailah salam. Okey. Dan seterusnya. Okay, ada 13 rukun. Jadi bagi rukun tayamum ada 4 rukun. Okey, dalam tayamum ni ada 4 rukun. Rukun yang pertama, rukun ni benda yang wajib kita buat. Tak buat tak sah kita punya tayamum. Okey. Wajib totally buat rukun ni. Okey, kalau dalam mazhab Hanafi dia bezakan antara rukun dan benda yang wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak. Rukun adalah benda yang totally wajib. Tak buat, tak sah satu-satu perkara itu. Tak sah satu-satu ibadat itu. Okay? Jadi dalam tayamum, rukun yang pertama adalah kita hendaklah niat. Okay? Kita berniat untuk kita bertayamum. Itu yang kita tahu semualah.
Yang kedua, menyapu debu tanah ke muka. Okay? Kita ambil debu tanah, kita sapu ke muka. Nanti kita tengok praktikum dia selepas ni. Okay? Yang kedua, sapu debu tanah ke muka. Yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan. Okay? Kedua belah tangan. Yang keempat, tertib. Maksudnya berturutan. Muka dulu, baru tangan dahulu. Tak boleh lah terbalik-terbalik. Okay? 4 ni benda. Rukun tayamum. Niat, sapu muka, sapu kedua belah tangan dengan tertib. Ni 4 niat rukun tayamum yang kita kena ikut. Okey. Itu berkenaan dengan rukun tayamum. Okey, seterusnya perkara-perkara sunat yang dilakukan ketika kita bertayamum. Okey. Kebanyakan perkara-perkara sunat ketika bertayamum ni sama lebih kurang macam perkara sunat ketika berwuduk. Okey, yang pertama, benda yang sunat kita lakukan ketika kita tayamum, iaitu membaca basmalah dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum kita nak mula, kita sebut Bismillah dahulu. Okay. Yang kedua, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Okay. Kita nak tepuk debu tanah dulu. Yang debu tanah tu ada kat bawah. Kita nak tepuk, kita regangkan. Ni, tangan kita ni bukan kita rapatkan. Kita renggangkan. Perlulah kita tepuk. Okay. Yang ketiga, menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua tangan. Kita tipiskan debu yang ada dekat tangan kita ni. Supaya apa? Supaya bila kita sapu kat muka, tak adalah putih muka kita ni dengan debu. Sebab bila kata tayamum, menyapu, sapu, dia bukan bermaksud semua bahagian ni kena. Dia hanya sebagai, orang kata, kita sekadar sapu. Macam dalam kita punya perbuatan wuduk, kita ada basuh muka, basuh tangan, sapu kepala. Kita tak panggil dia sebagai basuh kepala. Kita panggil sebagai sapu. Sebab apa? Bukan semua bahagian kena. Kita hanya sekadar ambil air, kita sapu. Sama juga dengan sapu, tepuk debu tanah ni, sapu ke muka. Kita sapu, bukan bermaksud nak bagi muka kita ni putih. Macam ada bedak penuh kat muka ni. Tak. Hanya sekadar tepuk, nipiskan debu ni. Biasa kalau dulu, cikgu-cikgu dulu dia ajar macam mana. Tepuk dulu tangan ni, kita nipiskan. Gitu. Tak kisahlah apa kaedah sekalipun. Yang penting janganlah sampai debu tanah tu tebal dekat tangan kamu nak tepuk ke muka kamu. Boleh, tak ada masalah. Tapi buruklah muka kamu. Okay. Nipiskan terlebih dahulu, barulah kita sapu ke muka. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, mendahulukan sebelah atas muka. Atas ke bawah. Okay. Yang kelima, melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka. Lebihkan sedikit sapuan kita. Okay. Dan yang keenam, mendahulukan tangan sebelah kanan. Kita sapu tangan, kan? Kita dahulukan sebelah kanan. Itu adalah sunnah Nabi. Nabi bila mana Nabi nak buat apa sahaja perkara yang baik, Nabi akan mulakan dengan sebelah kanan. Okay. Yang ketujuh, melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Okay, bila kita sapu kat tangan, kita lebihkan sedikit. Mana lengan kita? Ni lengan kan? Nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Biasa kita dah ajar daripada dulu, masa kita sekolah rendah ataupun sekolah agama dulu, bila mana tayamum, sapu sampai mana? Ni siku. Macam sapu untuk wuduk, kan? Kita sapu sampai sini. Tapi hakikatnya sapuan tayamum bukan sampai ke sini. Dia hanya ni. Pergelangan tangan kita ni. Ini lengan kan? Ni pergelangan tangan. Okay? Ni lengan kita. Okay? Kita sapu hanya sekadar di bahagian tangan kita. Nanti kan tengok je lagi. Okay? Lebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Yang ke-8, berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan. Maksudnya apa? Maksudnya bila kita sapu muka, kita teruskan dengan sapu tangan. Tak adalah kita sapu muka, kita break dulu. Pergi minum air ke, lepak, tengok TV, barulah kita nak sapu tangan. Tak. Dan yang ke-9, berdoa. Doa sama seperti doa ketika selesai mengambil wuduk. Itu adalah sunat-sunat yang kita lakukan sewaktu tayamum. Tak dapat ingat semua pun tidak. Tak apa. Paling tidak kita ingat benda-benda yang asas seperti baca bismillah,
dahulukan yang kanan, berdoa. Ini benda yang common dalam apa saja ibadah yang kita nak buat. Ini yang Nabi akan buat sentiasa. Okey. Itu sunat-sunat berkaitan dengan tayamum. Okey. Kita tengok muka surat seterusnya. Bagaimana kaedah ataupun cara-cara untuk kita bertayamum. Okey, pertama kamu kena ingat, tayamum ni benda yang sangat mudah. Okey, cuma disebabkan kita tak pernah buat je, tu je. Okey, kalau kita pernah buat dan kita tahu macam mana kaedah nak buatnya, kita tahu benda tu sangat mudah. Okey, bukanlah hendak bertayamum ni kita perlu untuk beli debu tanah daripada orang lain. Tak. Okey, debu tanah kat mana-mana pun ada. Okey, bukanlah hendak bertayamum ni kita kena korek tanah tu sampai debu yang betul-betul dalam tu baru kita ambil untuk sebagai tayamum. Tak. Okey, bukannya nak tayamum ni tanah tu kita kena ayak dulu. Ayak ni orang panggil apa Kena tapis terlebih dahulu tanah tu menjadi sampai debu tu betul-betul halus. Tak. Okey, debu tanah, debu yang ada. Kamu keluar rumah, kamu tengok tanah kamu, debu yang ada atas tanah tu, itulah debu tanah. Okey, tanpa perlu menyusahkan diri kamu untuk dapatkan debu tanah ni. Nak dapatkan debu tanah ni mudah, kat mana-mana kita boleh dapatkan. Okey, sebab tu dia katakan debu yang suci, mana-mana boleh dapat. Okey, dan tayamum ni mudah sahaja, lebih mudah daripada wuduk. Okey, sebab ada sebahagian orang ataupun orang-orang agamawan lah, kadang dia orang ambil kesempatan nak berniaga. Dia orang jual debu tanah untuk tayamum. Standbykan ada debu tanah untuk kita tayamum. Padahal debu tanah ni tak perlu beli pun, mana-mana boleh dapat. Kalau dalam mazhab Hanafi, lagilah dipermudahkan. Apa yang dimaksudkan dengan debu yang suci tu lagilah diperluaskan, bukan hanya kepada tanah. Okay, mazhab Syafi'i sahaja dia strict. Debu yang suci ni bermaksud debu tanah. Sedangkan dalam Al-Quran Allah tak bagi tahu debu tanah ataupun debu apa. Allah cuma kata debu yang suci. Okay. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita gunakan tanah. Dan dalam mazhab Syafi'i pun mudah. Tanah ada kat serata. Kita ni apa sahaja benda yang kita panggil sebagai tanah, debu yang berada di atasnya kita boleh guna untuk bertayamum. Okey. Jadi first kali kamu kena letak dalam minda kamu, mindset kamu, tayamum ni mudah. Sangat mudah. Ada berapa rukun? 4 je. Kita niat, sapu muka, sapu tangan dengan tertib. Okey. Kalau tengok dalam buku teks ni, cara-cara bertayamum ni panjang lah. Dia bagi kaedah. Kita mulakan dengan, saya baca satu. Bermula dengan benda-benda yang sunat kita baca tadi kan. Kaedah bertayamum, tengok daripada atas tu, memulakan dengan kita baca bismillah terlebih dahulu. Baca bismillah, kemudian kita berniat. Niat dalam hati. Niat memang dalam hati, kat mana lagi kita nak niat. Kena niat. Kemudian kita renggangkan jari tapak tangan ni dan kita tebuk ke atas tanah. Kemudian kita nipiskan debu-debu tanah tu. Kemudian apa kita buat? Kita sapu ke muka. Kena dua-dua belah tangan ke? Tak semestinya. Sebelah tangan pun cukup. Dua-dua belah tangan pun boleh, tak ada masalah. Yang penting sapuan tu ke muka. Kalau dulu ustaz-ustazah kita ajar, kena tepuk dua-dua tangan kan. Tepuk ini, dia sapu ke muka ni. Tak semestinya. Sebelah tangan pun boleh. Yang penting kita sapu ke muka. Kalau dalam perkara sunat tadi dia kata sapu bahagian atas, tarik ke bawah macam kita berwuduk. Kemudian selepas kita sapu debu tanah ke muka, kalau dalam ni bagi tahu, kemudian buang, renggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah. Tepuk sekali lagi. Kemudian nipiskan debu tanah tu. Kemudian apa kita buat? Kita sapu ke tangan kanan kita. Sampai ke mana? Yang wajib sampai ni pergelangan tangan kita sahaja. Ni namanya tangan. Bukan sampai ke siku. Dia tak kata pun sapu debu tanah ni sampai ke siku. Tak ada. Dia kata sapu kedua belah tangan kamu. Kalau kamu tengok pun dalam dalil ayat Al-Quran tu, kalau kamu cek balik surah Al-Ma'idah ayat 6, dalil berkenaan dengan tayamum ni, atas tu Allah ceritakan tentang dalil wuduk.
Dalam dalil wuduk, Allah bagi tahu hendaklah kamu basuh tangan hingga ke siku. Allah bagi tahu jelas dalam tu hingga ke siku. Tapi bila mana berkaitan dengan tayamum, Allah cuma kata hendaklah kamu sapu kedua tangan kamu. Okey, sapu kedua tangan. Allah tak kata sampai ke siku. Jadi ulama sepakat kata tak perlu sampai ke siku. Ni sampai ke pergelangan tangan kita. Ini sahaja, ini tangan kita. Sapu sampai situ sahaja. Dan kalau kamu tengok pun dalam gambar rajah kat bawah tu, tengok sampai mana dia sapu kat tangan dia saja. Dia tak tarik pun sampai ke siku. Tapi kenapa dia lebihkan? Sebab tadi dalam benda yang sunat melebihkan sehingga ke pertengahan lengan. Mana lengan kita? Ni lengan. Okey. Lebihkan. Okey. Sehingga pertengahan lengan. Dia tak kata pun sampai siku. Okey. Kemudian lepas kita sapu sebelah kanan, kita sapu pula sebelah kiri. Adakah perlu untuk tepuk sekali lagi? Pada pandangan saya tak perlu. Okey. Kalau dalam ni, tengok dalam ni, menyapu debu tanah ke tangan, mendahulukan tangan sebelah kanan, melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan, berturut-turut antara sapuan muka. Okey, dia tak bagi tahu pun. Okey, kena tepuk sekali lagi ke? Kalau dulu ustazah kita ajar, okey, lepas tepuk, kita sapu kat belah kanan. Kemudian tepuk sekali lagi, sapu belah kiri pula. Tak perlu pun. Okey, dengan sekali tepukan tu, kita tepuk dua-dua belah tangan ni, sapu kanan, sapu kiri. Settle. Dan kemudian kita baca doa. Doa sama yang kita baca ketika kita selesai ambil wuduk. Jadi, mudah kan? Tayamum mudah je. Okay? Cara mudah. Kamu tak tengok dalam buku ni pun kamu tahu. Apa kamu kena buat? Kamu niat, kamu nak bertayamum. Cukup syarat-syarat tayamum kamu. Okay? Cukup sebab-sebab untuk kamu bertayamum. Syarat-syarat tayamum kamu cukup. Maka kamu bertayamum. Kamu cari debu tanah, kamu tepuk. Kamu niat untuk kamu bertayamum, kamu tepuk, kamu sapu ke muka. Kamu tepuk, kamu sapu ke tangan, kanan dan kiri. Settle. Sangat mudah. Semudah ABC. Tak macam wuduk. Wuduk lagi panjang. Okey, itu adalah tayamum. Sangat mudah dan ia memudahkan. Okey, sebab tu tayamum dia memudahkan. Dia bukan menyusahkan. Cuma kadang-kadang ada setengah orang dia lebih menyusah-nyusahkan tayamum ni. Nak kena cari debu yang betul-betul suci katanya. Bahagian debu tu dah cukup susah. Belum lagi bahagian praktikalnya lagi. Okay? Tak, hakikatnya tak. Tayamum ni benda yang sangat mudah. Okay? Kalau kita betul-betul faham bagaimana kaedah melakukannya. Okay. Itu adalah cara-cara untuk bertayamum. Okay? Yang lain-lain ni kamu boleh tengok sendiri. Okay? Senarai semak amali tayamum. Okay? Kalau kamu buat amali dengan saya, cukup 4 rukun tadi. Niat, sapu ke muka, sapu ke tangan dengan tertib. Sah amali kamu. Sah. Sebab itu sahaja perkara yang wajib kamu buat ketika kamu bertayamum. Tak lebih dan tak kurang. Lebih-lebih selain daripada itu adalah sunat sahaja. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kita digalakkan untuk buat sebab Nabi buat. Okey. Itu adalah kaedah-kaedah ataupun cara-cara untuk kita bertayamum. Okey, kita tengok seterusnya. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Apa yang menyebabkan tayamum yang kita ambil tadi batal? Okay? Sama macam wuduk. Wuduk ada perkara yang membatalkan wuduk. Okay, maksud kita berhadas lah. Apa perkara yang membatalkan tayamum? Okey, yang pertama. Semua perkara yang membatalkan wuduk. Apa sahaja perkara yang membatalkan wuduk, maka itu juga membatalkan tayamum kita. Apa perkara yang membatalkan wuduk kita? Contoh kita buang air. Kita ada wuduk, kita buang air kecil ataupun air besar, maka wuduk kita batal. Sama juga dengan tayamum. Kita dah bertayamum, kita pergi buang air. Tayamum kita batal. Kita kentut, tayamum kita batal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sentuh lelaki dengan perempuan yang bukan mahram, maka batal. Okey? Semua perkara yang membatalkan wuduk adalah membatalkan tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada air sebelum solat dimulakan. Macam mana keadaan tu? Contoh, dah masuk waktu solat, okay, kita dah cari air.
air tak ada waktu tu. Buka pipe, air tak keluar. Dan kita dah make sure kat sekeliling kita air tak ada. Kalau air ada pun jauh sangat nak pergi ambil. Okay? Jadi kita tayamum lah siap-siap. Kita tayamum, dah settle tayamum dah ni. Okay. Tapi tak solat lagi. Baru kita nak mulakan solat dan masuk dalam saf, tiba-tiba dengar air keluar daripada pipe tu. Air keluar daripada pipe. Ketika kita nak solat, kita belum solat lagi. Air keluar, maka automatik tayamum kita batal. Kita wajib untuk berwuduk. Okey? Kita wajib untuk berwuduk. Tayamum automatik batal. Kita kena wuduk, kemudian barulah kita solat. Okay, itu yang dimaksudkan dengan ada air sebelum solat dimulakan. Yang ketiga, boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air. Contohlah, dekat bahagian tangan kita ni, tangan kanan kita. Tangan kanan kita ni betul-betul anggota wuduk ni. Sampai ke siku ni, tangan kanan kita ni cedera. Luka yang sangat besar yang kita tak boleh kena air. Okay, doktor kata memang tak boleh kena air. Kena biar macam itu juga. Kalau kena air, dia akan menyebabkan luka tu jadi lagi besar. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita bertayamum di bahagian yang luka tu. Tapi bila mana luka tu dah sembuh, dah boleh kena air, maka tayamum yang kita lakukan itu terbatal. Secara automatik. Maka tak boleh untuk tayamum. Itu yang dimaksudkan dengan boleh menggunakan air semula seperti sembuh daripada penyakit yang menghalang penggunaan air. Ataupun contohlah, kita bangun pagi sejuk. Tapi benda ni macam mustahil lah. Tapi kalau berlaku lah, kita bangun pagi sejuk sangat-sangat, nak sentuh air pun tak boleh. Bahaya untuk kesihatan kita. Okay? Tiba-tiba air, totally ada air panas tiba-tiba. Kita boleh sentuh pula air tu. Maka kita tayamum yang kita ambil tu batal secara automatik. Sebab zaman sekarang kan ada air panas kan. Kita boleh buat air tu kita boleh tentukan suhu dia. Jadi suam-suam sikit. Maka tayamum, kalau kita dah ambil tayamum, baru kita sedar ada air yang suhu dia lebih panas sedikit. Maka tayamum kita automatik terbatal. Okay? Bagaimana pula kalau kita dah ambil tayamum, kita dah salat, tiba-tiba ada air. Macam mana dengan salat kita? Okay? Ulama' beza pandangan. Ulama' kata solat kita sah. Sebab apa? Waktu kita tunaikan solat itu, kita dalam keadaan kita meyakini air tak ada. Maka solat kita sah. Solat kita sah. Okay. Itu 3 perkara yang membatalkan tayamum. Okay. Apa hikmah seterusnya? Apa hikmah disyariatkan tayamum ni untuk kita orang Islam? Okay, apa sebab? Apa orang kata kelebihan ataupun hikmah? Hikmah ni apa? Pengajaran. Dia bukan pengajaran. Mungkin hikmah lah. Ia sebenarnya hikmah. Hikmah disyariatkan tayamum ni kepada orang Islam. Okey, yang pertama, umat Islam dapat menjaga kesucian dan kemuliaan agama kerana melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Okey, sebab bagi orang Islam, solat ni wajib. Totally. Tak boleh tidak. Kita kena tunaikan solat walau apa jua keadaan. Walaupun air tak ada. Okey, walaupun air tak ada, kita kena solat juga. Kena tayamum. Okey. Yang kedua, menunjukkan kasih sayang Allah kerana memberi keringanan untuk melakukan ibadat dalam apa jua keadaan. Okay, tayamum ni bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba dia. Allah tak nak bebankan hamba dia dengan satu-satu perkara yang hamba dia tak mampu nak buat. Kita dalam keadaan sakit yang teruk sangat. Kita tak mampu nak kena air. Pagi yang selalu sejuk. Kita tak mampu nak kena air. Maka Allah tak bebankan hamba dia untuk melakukan satu perkara yang membebankan hamba dia. Maka Allah beri keringanan dengan kita bertayamum. Dalam satu kisah sirah, yang mana seorang sahabat Nabi nama dia Amru bin Al-As. Amru ibnu Al-As. Okay? Kita sebaiknya sebut dia Amru bin Al-As. Dia bukan Amru ibnu As. Okay? Amr ibnu Al-As. Seorang sahabat Nabi, dia ni lewat sedikit masuk Islam. Dia masuk zaman-zaman yang Khalid. Okay? Dia ni bila mana dia masuk Islam, dia jadi seorang yang baik. Seorang yang hebat dalam Islam. Dia ni seorang
orang kata diplomat ataupun panglima juga. Okey, waktu zaman Nabi dia dilantik sebagai panglima perang. Okey, satu hari Nabi lantik dia sebagai satu panglima, ketua panglima untuk pergi lakukan satu peperangan di bahagian utara Mekah. Mana kawasan tu kawasan sejuk. Okey, kawasan tu kawasan sejuk. Malam tu dia berjunub, maka dia berhadas besar. Besoknya bangun pagi, waktu nak menunaikan solat subuh, okey, zaman Nabi, siapa yang jadi pemerintah, dialah yang jadi imam solat. Okey, jadi macam Amr bin Al-As ni, dia jadi panglima perang pada ketika itu, dia ketua pada ketika itu, maka dia yang patut jadi imam solat. Okay, malam tadi dia berhadas besar. Bila bangun pagi tu terlalu sejuk sangat-sangat. Okay, pagi tu terlalu sejuk. Tapi sahabat Nabi yang lain berwuduk. Amr bin Al-As ni, apa dia buat? Dia tayamum. Sebab apa? Dia ingat pesan Allah tak akan bebankan hamba dia dengan satu-satu perkara yang menyakitkan hamba dia. Maka Amr bin Al-As dia bertayamum dan dia jadi imam solat. Sedangkan jemaah belakang dia semua berwuduk. Okey? Adalah kisah ni. Kisah ni adalah sirah, adalah sedikit pertikaian. Tapi Nabi membenarkan apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As. Okey. Itu yang dimaksudkan kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba dia. Allah tak nak bebankan kita. Okey. Yang ketiga, umat Islam dapat memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan kerana antara tujuan tayamum termasuklah untuk mengelakkan penyakit daripada semakin merebak atau lambat sembuh. Antara sebab kenapa disyariatkan tayamum ni, kenapa adanya pensyariatan tayamum ni untuk kita buat, supaya bila mana kita ada luka kat badan, kita ada satu-satu penyakit yang kita tak boleh kena air, maka kita dibenarkan untuk tidak kena air supaya penyakit kita tu cepat sembuh. Okay. Contohlah kalau bahagian wuduk kita ada bahagian yang tak boleh kena air. Kalau kena air akan menyebabkan lagi lambat nak sembuh. Maka Islam dia meringankan benda ni. Islam dia nak suruh kita lebih cepat sembuh supaya kita lebih kuat, supaya kita boleh kembali kepada keadaan yang asal. Tapi sementara dalam keadaan kita tengah sakit itu, ada keringanan yang Allah berikan kepada kita. Dan antaranya adalah tayamum. Okey. Dan yang terakhir, umat Islam dapat menghindari sebarang bentuk kemudaratan pada anggota badan kerana menggunakan air ketika cuaca yang terlalu sejuk, macam kisah Amr bin Al-As tadi. Okey, cuaca yang terlalu sejuk, kalau guna air akan mudaratkan diri kita. Maka Islam benarkan tayamum. Okey, itu adalah sebahagian daripada hikmah yang kita boleh ambil daripada pensyariatan ataupun kebenaran untuk kita melakukan tayamum. Okey. Yang daripada awal tadi kita telah belajar apa itu definisi tayamum. Okey. Kita tahu tentang dalil tayamum, surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Nanti boleh try buka balik baca ayat yang ke-6 ni. Ayat yang ke-6 ni banyak ayat hukum dalam ayat yang ke-6 surah Al-Maidah ni. Cuba baca. Kemudian sebab-sebab diharuskan tayamum. Kenapa kita diharuskan tayamum? Air tak ada. Okey. Cuaca yang sejuk sangat-sangat. Sakit yang kita tak boleh kena air. Okey. Ataupun air berada dalam tempat yang terlalu jauh. Okay. Ini sebab-sebab diharuskan tayamum. Apa syarat-syarat tayamum? Okay. Telah masuk waktu solat, cari air terlebih dahulu sehingga kita tak jumpa air. Okay. Selepas masuk waktu solat, kita cari air terlebih dahulu. Air tak jumpa, barulah kita boleh tayamum. Okay. Hilangkan najis-najis yang ada di tubuh badan kita terlebih dahulu. Gunakan debu tanah yang suci dan tahu arah kiblat. Sebab apa? Tayamum gunanya untuk solat. Ingat, tayamum gunanya adalah untuk solat. Okey? Rukun tayamum ada berapa? 4 rukun tayamum. Okey? Niat, menyapu muka, menyapu kedua belah tangan dan tertib. Okey? 4 rukun tayamum. Sunat-sunat tayamum. Sunat-sunat ni kalau kita tak ingat pun 99 ni, at least kita ingat 3. Apa dia? Baca bismillah. Okay, dahulukan yang kanan. Doa. Okay, at least 3 kita ingat. Yang lain-lain tu, kalau kita dapat ingat, itu satu bonus. Yang penting rukun tu kita kena ingat. Okay. Kemudian kita tengok cara-cara bertayamum. Cara-cara yang sangat mudah. Ingat, tayamum benda yang mudah, bukan benda yang menyusahkan.
Kemudian perkara yang membatalkan tayamum, apa sahaja benda yang membatalkan wuduk, ianya membatalkan tayamum. Okey, dan lain-lain lagi. Okey, insya-Allah itu sahajalah yang kita akan telah pelajari untuk pelajaran kita pada hari ini. Okey. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi dalam pembelajaran yang seterusnya. Okay, selepas kamu selesai tonton video ni, komen nama kamu serta kelas kamu dalam ruangan komen di bawah. Okay. Jika ada sebarang soalan, boleh direct tanya kepada saya. Personal PM, tak ada masalah. Apa sahaja soalan berkaitan dengan pembelajaran hari ini ataupun apa sahaja soalan berkaitan kehidupan kamu. Kamu boleh tanya saya, mana saya tahu, saya akan jawab. InsyaAllah. Okay, aku liqauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.